Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Dan hari ini menariknya, kita nak belajar bagaimana ingin skor dalam mata pelajaran kita Hifzul Quran. Dan pastinya ada guru yang akan menerangkan strateginya, ilmu-ilmunya. Dan siapakah beliau? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kita di studio pada saat ini Ustazah Najwa Musa daripada Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah. Syafiqah. Khabar baik. Bersemangat juga nak dengar daripada Ustazah punya perkongsian hari ini. Jadi Ustazah, bagaimanakah dengan Hifzul Quran? Bagaimana nak menjawab? Apakah format-formatnya? Jadi saya nak tahu dan murid-murid di rumah pun pasti ingin tahu. Jadi saya serahkan kelas pada Ustazah. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton Didik TV, terutamanya kepada calon-calon SPM yang akan menduduki Hifzul Quran tidak lama lagi ya. Jadi, hari ini sebenarnya Syafiqah, saya akan berkongsi dengan murid-murid tentang beberapa contoh soalan Hifzul Quran dan juga bagaimanakah cara-cara untuk kita menjawab pentaksiran Hifzul Quran. Boleh saya mulakan, Syafiqah? Baik Ustazah, silakan Ustazah. Okey. Baiklah murid-murid, seperti yang kita tahu, Hifzul Quran ada 3 kertas, tetapi hari ini Ustazah akan berkongsi tentang pentaksiran Hifzul Quran bagi kertas 1 dan 2, kod nombor 5301-1 dan 5301-2. Okey. Mari kita ulang kaji tentang objektif pentaksiran, yang mana apakah skop yang akan ditaksir kepada semua murid-murid yang akan menduduki Hifzul Quran. Yang pertama ya. Yang pertama, kemahiran hafazan dari juzuk 19 sehingga 29. Jadi murid-murid kena fokus 19 sehingga 29 sahaja. Dan yang kedua ialah pengetahuan dan pemahaman tentang terjemahan ayat secara umum dalam bahasa Melayu dari juzuk 19 sehingga 29. Kita teruskan dengan format pentaksiran Hifz Al-Quran. Baik Ustazah, teruskan. Okey. Bagi kertas 1 ya, 5301-1, perkara pertama ialah Hifzul Quran kertas 1 mempunyai 6 soalan hafazan Al-Quran dan juga 6 soalan kefahaman ayat, fiqhul ayat. Ya, murid-murid diminta untuk menjawab semua soalan. Yang kedua, ia mempunyai 100 markah. Kerana apa? 60% wajaran terdapat pada kertas 1. Dan yang ketiga ialah tempoh ujian yang murid-murid perlu hadapi ialah selama 30 minit. Itu kertas 1 ya, murid-murid. Seterusnya, kita pergi kepada kertas 2. Sedikit perbezaan iaitu mempunyai 5 soalan sahaja di dalam kertas 2 dan murid-murid perlu menjawab kesemua soalan dalam kertas 2. Okey, peruntukan markahnya ialah sebanyak 30 markah, membawa wajaran sebanyak 10% sahaja, dan yang ketiga ialah tempoh ujian sama seperti kertas 1 iaitu selama 30 minit. Jika kita perhatikan wajaran markah, di sini sahaja 70%. Di manakah 30% lagi ya murid-murid?
sebenarnya 30% lagi ada pada kertas 3 dan Ustazah rasa semua murid sudah memegang markah tersebut. Kerana apa? Pentaksiran yang dilakukan pada kertas 3 itu ialah melalui penulisan tahriri daripada murid-murid tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Benda tu dilakukan hari-hari. Jadi sebenarnya hari-hari itulah murid-murid dapat mengumpul markah pentaksiran bagi kertas 3. Jadi lengkaplah 100% bagi kertas hifzul Quran. Ini kertas 1 60, kertas 2 10 Ya. dan kertas 3 tadi lah. Ya, 30. 30. Tahriri ya, Ustazah? Ya, tahriri. Masya-Allah. Itu dia untuk permulaan untuk sukses SPM pecutan topik kita atau mata pelajaran kita Hifzul Quran. Jadi sekarang ni kita berikan ruang dan peluang untuk adik kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Dengan topik kita pada hari ini, kita nak belajar tentang mata pelajaran Hifzul Quran. Jadi Ustazah, macam mana untuk segmen kali ini tentang panduan dan bagaimana untuk menjawab tekniknya? Persilakan. Baiklah, terima kasih Uda Syafiqah. Okey, Ustazah teruskan dengan pembahagian markah hafazan terlebih dahulu. Jika kita ingin lulus dengan cemerlang, kita mesti tahu pembahagian markah pada kertas-kertas yang akan ditaksir kepada kita. Betul tak murid-murid? Okey, kita teruskan kepada pembahagian markah kertas 1. Okey, di dalam pembahagian markah hafazan ada beberapa aras. Yang pertama, aras rendah. Aras rendah ini mempunyai 3 soalan, iaitu soalan 1, 2 dan 3. Setiap soalan tersebut mempunyai soalan alif dan ba. Maknanya kata ada anak di situ, ya. Bukan semata-mata satu soalan, tapi soalan 1 ada alif dan ba, soalan 2 ada alif dan ba, soalan 3 ada alif dan ba. Dan setiap soalan itu adalah 6 markah. Jadi di situ sahaja murid-murid boleh dapat sebanyak 36 markah, ya. 36% hanya di aras rendah. So murid-murid dah boleh target, ya, bagaimana nak fokus pada aras-aras di dalam pentaksiran. Seterusnya pada aras sederhana. Okey, terdapat 2 soalan, iaitu soalan 4 dan 5, dan setiap soalan itu juga ada soalan alif dan soalan ba. Setiap satu soalan itu membawa 7 markah bagi setiap soalan, dan jumlah markah pada aras sederhana pula ialah sebanyak 28 markah. Jadi murid-murid kena tahu, ya, 36, 28. Jadi kita tahu dah di mana kita nak target, ya. Seterusnya kita terus kepada aras tinggi. Aras tinggi ialah soalan yang ke-6, iaitu ada satu soalan juga mempunyai alif dan soalan ba. Masing-masing markahnya ialah sebanyak 8 markah. Jadi bagi aras tinggi ini jumlah markah ialah sebanyak 16 markah. Namun begitu murid-murid, jangan lupa bagi soalan hafazan sebenarnya ada lagi soalan di bahagian kefahaman ayat. Kerana pentaksiran itu kita taksir kepada 2 bahagian, 2 bidang, iaitu hafazan dan kefahaman ayat. Mari kita lihat bagaimanakah pembahagian markah fikul ayat. Ya, fikul ayat juga ada 6 soalan. Dari soalan 1 hingga soalan 4 ada soalan alif dan ba. Maksudnya ada anak-anak di situ, ya. Kecuali soalan 5 ada satu soalan yang akan ditaksir, dan soalan 6 pun ada satu sahaja soalan yang ditaksir. Masing-masing membawa sebanyak 2 markah bagi setiap soalan. Jadi jumlah markah jika murid-murid dapat menjawab kefahaman ayat ini, jumlahnya ialah sebanyak 20 markah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian markah hafazan kertas 2. Okey.
Kertas 2 juga ada 3 aras, rendah, sederhana dan tinggi. Okey, aras rendah hanya 2 soalan. Namun begitu, setiap soalan mempunyai soalan alif dan soalan ba. Dan setiap soalan tersebut mempunyai 4 markah. Jadi, di situ sahaja pada aras rendah, murid-murid akan dapat 16 markah. Cuba lihat ya, aras rendah 36 markah pada kertas 1 dan untuk kertas 2, aras rendah lagi 16 markah jika dicampurkan. Sebenarnya markah untuk lulus tu amat tinggi ya Syafiqah. Jadi sebenarnya untuk calon SPM Hifzul Quran tidak ada kategori tidak lulus ya. Insya-Allah dengan aras-aras yang disediakan kita akan dapat membantu murid-murid untuk menjawab soalan Hifzul Quran. Baiklah kita teruskan dengan aras sederhana. Aras sederhana pula ialah 2 soalan tetapi tiada soalan anak, soalan alif pun tiada, soalan ba pun tak ada. Jadi soalan 3 dan soalan 4. Dan markahnya sama juga, 4 markah bagi setiap soalan. Jadi jumlah markah jika murid dapat menjawab ialah sebanyak 8 markah. Seterusnya aras tinggi iaitu soalan terakhir. Itu soalan yang kelima, hanya 1 soalan. Dan markahnya ialah sebanyak 6 markah. Jadi jumlah markah bagi kertas 2 ialah sebanyak 30 markah dan wajarannya jangan lupa 10%. Ya. Baiklah murid-murid. Okay. Untuk kita lebih fokus di dalam subjek Hifzul Quran ini, suka Ustazah ingatkan silibus yang ditanya ialah silibus tingkatan 4 sehingga tingkatan 5 iaitu juzuk 19 hingga 29. Ya, bukan satu Quran ni. 19 hingga 29. Fokus ya. Dan cuba kita lihat berapa awal juzuk yang murid-murid kena fokus ya. Pertama, awal juzuk ada 11 bilangan yang mana murid-murid boleh aturkan bila nak habiskan awal juzuk ni. Satu hari boleh habis berapa awal juzuk ni? Okey. Awal surah, kita lihat awal surah ada 52. Sebenarnya 52 ni ada termasuk surah Yasin Syafiqah, surah Sajadah, surah-surah amalan yang selalu murid-murid amalkan. Kalau ditolak-tolak tu mungkin tidak sampai 52 Syafiqah ya. Betul. Jadi sebenarnya cuba kita teliti dulu awal surah tu, surah apa yang murid-murid boleh dapat jawab. Kemudian barulah kita fokus kepada surah-surah yang jarang kita baca. Seterusnya awal Maqra. Awal Maqra ada 61 ya. Ada 61 dari juzuk 19 hingga 29 dan akhir sekali ialah awal muka surat. Awal muka surat ni setelah ditolak daripada awal juzuk, awal surah dan awal Maqra. Jadi jumlah daripada awal muka surat yang murid-murid kena ulang ialah sebanyak 180. Tapi murid-murid jangan risau kerana lepas ini Ustazah akan menceritakan bagaimanakah kamu boleh fokus untuk menghadapi pentaksiran Hifzul Quran SPM insya-Allah. InsyaAllah. Ustazah ada nak terangkan apa-apa lagi ke berkenaan dengan teknik menjawab soalan Hifzul Quran? Ada lagi. Okey Ustazah. Okey, untuk teknik menjawab pula bagi kertas 1 dan 2 ya. Pertama, murid-murid perlu kenal pasti kata tugas sebelum menjawab soalan. Itu nanti kita akan belajar bersama-sama. Kedua, jika tidak jelas ketika berada di dalam pentaksiran ujian lisan, kamu minta kepada pentaksir untuk ulang semula soalan kamu. Kamu boleh minta untuk pentaksir mengulang soalan. Tapi janganlah sampai 5-6 kali ya Syafiqah. Kerana setiap soalan itu ada peruntukan masa yang tersendiri. Seperti Ustazah katakan tadi, tempoh untuk menjawab 6 soalan itu 30 minit. Jadi satu soalan purata untuk murid menjawab ialah lebih kurang 2 minit setengah sahaja. Jadi jangan kelam kabut. Tak dengar, minta pentaksir ulang. Kalau tak dapat jawab, boleh skip soalan tu, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Jika ada masa, boleh kembali ke soalan yang tidak dapat dijawab. Ya, seperti yang nombor 3, elakkan berada pada soalan yang sama begitu lama. Ya. Dan yang terakhir, untuk kertas 2, tuliskan kalimah pada jawapan tu, tulis
perkataan yang hendak dijawab itu berserta dengan baris. Seperti mana yang kamu amalkan di sekolah, menulis di dalam buku tahriri lengkap dengan baris. Begitu juga dengan ujian tahriri kamu perlu menulis kalimah jawapan itu selengkapnya. Jangan dibiarkan tanpa baris ya murid-murid. Ustazah, kalau contoh Ustazah kan, itu antara teknik lah untuk menjawab soalan hifzul Quran yang pastinya adik-adik pun dah jelas faham kan, dan mungkin sekarang ini dalam persiapan untuk melatih, menghafal, mengulang dan sebagainya. Bagaimana pula dengan fokus Ustazah berkenaan dengan juzuk 19 hingga 29? Kiranya boleh tak kalau contoh saya lah menghafal tu kan, saya pilih beberapa juzuk je. Boleh Ustazah? Sebenarnya kita kena sentuh semua juzuk. Cuma mungkin jika dah kekurangan masa, sekurang-kurangnya sentuhlah 5 baris bagi setiap surah, setiap juzuk, supaya soalan-soalan tu kita pernah baca. Jangan langsung tak ulang. Sebab semua aras itu akan menyentuh kepada semua surah, juzuk, makro' dan awal muka surat. Maknanya ada kemungkinan 19 sampai 29 tu setiap tu akan disoal. Masya-Allah. Jadi saya rasa adik-adik yang mendengar pada saat ini pun insya-Allah dipermudahkan persiapan untuk menghadapi peperiksaan nanti insya-Allah. Jadi sekarang ni Ustazah, kita beri ruang dan peluang untuk adik-adik kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, anda bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan dengan mata pelajaran kita hari ini berkenaan dengan Hifzul Quran yang dibincangkan ataupun dikongsikan oleh guru kita Ustazah Najwa Musa. Ustazah, tadi kita tahu pasal Hifzul Quran ni kan Ustazah, ada 2 kertas. Kertas 1, kertas 2. Jadi bagaimana dengan soalan ataupun contoh-contoh soalan dalam kertas 1? Persilakan. Baiklah, seperti mana yang Syafiqah cakap tadi, Ustazah akan kongsikan beberapa contoh soalan supaya murid-murid nampak dan jelas bagaimanakah soalan syafawi itu ditaksir. Baik. Okay. Kita teruskan dengan soalan contoh dan teknik menjawab kertas 1. Sebelum itu, ingin Ustazah kongsikan beberapa kata tugas yang sering kali ditanya di dalam pentaksiran ya. Pertama, iqra, kedua, sil, ketiga, a'id dan yang keempat, akmil ya. Keempat kata tugas ini mempunyai fungsi yang berbeza ya. Kerana apa? Ia memainkan peranan dalam menjaga masa calon apabila menjawab kertas 1. Seperti mana iqra, kamu diminta untuk terus menjawab soalan pentaksir. Tak perlu tunggu lagi. Bila disebut untuk iqra beberapa surah, kamu terus menjawab surah tersebut ya. Kerana kalau kamu menunggu, ia akan mengambil masa kamu. Yang Ustazah cakapkan tadi 2 minit setengah. Seterusnya, soalan sil, kamu perlu sambung soalan ini daripada ayat yang dibaca oleh pentaksir. Jangan diulang, teruskan kepada ayat baharu. Dan yang ketiga, a'id, kamu ulang kembali arahan pentaksir, kemudian kamu meneruskan jawapan kamu. Dan yang keempat, akmil, kamu sempurnakan ayat pentaksir yang ditanya kepada kamu ya. Jadi selalunya akmil ini akan ditanya kepada soalan yang panjang kerana maksudnya sempurna. Akmil, sempurnakan soalan yang ditanya kepada kamu, maka kamu meneruskan soalan yang ditanya itu dengan ayat yang seterusnya. Dia beza dengan sil Ustazah? Ya, dia beza dengan sil. Sil sambung. Sil sambung. Akmil? Akmil, dia menyambung ayat yang sama dengan pentaksir itu tadi. Tapi kalau sil itu, dia menyambung terus pada ayat baharu. Maknanya pentaksir akan tanya satu ayat yang penuh, murid terus menjawab soalan jawapan yang baru, ayat yang baru. Betul. Baik. Baik, Ustazah faham. Okey, kita terus kepada contoh soalan a'id ya. Okey, baiklah. A'id hadhil ayah thumma akmilha bil ayati allati ba'daha. Jadi contoh qala Allah Taala fi suratin Naml. Okey, a'id. Sebenarnya bagi Ustazah, a'id ini bonus sebenarnya murid-murid ya. Kerana apa? Satu baris murid boleh dapat 1 markah. Cuba kita lihat pada soalan.
satu baris setengah. Di situ sahaja kalau murid-murid bertenang mendengar soalan daripada pentaksir, murid-murid boleh dapat 1,5 ni. Macam tu saja Syafiqah. Syaratnya bertenang. Kan? Yeah. Seperti contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala Lut. قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Pentaksir akan baca penuh. Dia tak akan cut soalan tu, tak akan potong. Kamu akan dengar sepenuhnya, kemudian kamu ulang kembali soalan pentaksir ini dan seterusnya menyambung ayat yang seterusnya seperti ini. Tengok di bahagian jawapan ya. Lihat pemarkahan itu dimulai dengan fama kana jawab qaumihi itu tadi. Okey. Kalau murid-murid lupa, murid-murid ikut bacaan tu tadi dan meneruskan bacaan, insya-Allah memang susah nak dapat markah kosong sebenarnya murid-murid ya. Kerana situ saja dah satu markah setengah. Ya. Tambah sikit beberapa baris, kemudian kamu boleh mendapat 6 markah. Ingat ya, bila aras rendah hanya 5 baris. Ingat soalan 1, 2 dan 3, kamu dah ingat dah bahawa di situ aras rendah hanya 5 baris sahaja yang perlu dibaca. Jangan dibaca sampai satu muka surat murid-murid ya. Tahu kalau ada yang ingat tu kadang-kadang mungkin terus membaca kan tanpa henti berlagu-lagu kan. Tapi kena ingat ya, kita bermain dengan masa ya murid-murid. Jadi Ustazah, kalau contoh dia terbaca lebih, adakah cikgu akan hentikan ke? Betul, pentaksir akan hentikan. Kerana ada lagi soalan-soalan lain. Yalah tu, kan? betul-betul. Okey, seterusnya bukan berhenti di situ saja. Selepas soalan hafazan, terus ditanya tentang kefahaman ayat. Jadi di sini sebenarnya murid-murid tak perlu risau. Okey, nampak pada jawapan ni agak orang kata ini kena betul-betul jadi pentafsir Quran. Tidak. Sebenarnya kita ingat balik objektif kefahaman ayat daripada terjemahan. Okey, daripada sini ini sebenarnya panduan kepada pentaksir supaya apa jua jawapan daripada calon selagi ia munasabah, jawapan itu dikira dan murid hanya perlu menjawab satu sahaja jawapan Syafiqah untuk dapat 2 markah full mark. Okey, maknanya murid-murid akan ambil satu ayat lah ataupun kalimat dan dia akan bagi fiqh ayat tersebut. Ayat. Betul. Baik. Okey, kita tengok balik yang jawapan tadi. Contoh ya, dia tak ingat apa-apa ni. Memang tak ingat. Kefahaman tak ingat. Apa pun tak ingat. Tapi sekurang-kurangnya ada kalimah yang dia tahu di situ. Contohnya, Lut. Lut. Kita tahu dah Nabi Lut. Common kan? Jadi, itu saja selagi kamu menjawab, kamu berhak mendapat 1 markah. Sebenarnya kita cuba bantu ya murid untuk dapat markah. Ya. Kalau dah tak boleh sangat, jawablah apa yang kamu rasa boleh beri. Contoh alhamdulillah, pergi wassalamun. Jawablah selagi boleh, sekurang-kurangnya 1 markah ada dalam tangan. Kita teruskan kepada kata tugas. Soalan yang mempunyai kata tugas Iqra, ya. Iqra min awal surah Asy-Syu'ara. Okey. Bila pentaksir kata Iqra, kamu terus mulakan a'udzubillah, bismillah, kemudian mulakan bacaan dari awal surah Asy-Syu'ara. Okey. Kita tengok kalau masih di dalam soalan kedua atau ketiga, hanya 5 baris sahaja yang calon perlu baca. Okey. Seterusnya, apabila murid-murid telah baca, terus pentaksir akan bertanya takallam amma tafham anil ayatis sabiqah bil lughah al-malayuiyah. Seperti juga yang tadi, murid-murid perlu menceritakan kefahaman daripada jawapan ayat yang murid-murid jawab sebelum itu. Seterusnya, murid-murid perlu menjawab kefahaman ayat daripada jawapan Iqra tadi. Okey, seperti mana tadi yang Ustazah terangkan, kamu perlu menjawab kefahaman ayat daripada terjemahan ayat yang dibaca. Jika tidak mampu, jadi murid-murid kena lihat balik apakah
kata perkataan yang boleh membantu murid-murid untuk menjawab. Seperti contoh as-sama, ya, as-sama. Jadi murid kena ingat balik apa maksud as-sama. Apa jua yang boleh membantu, silalah jawab ketika ditanya. Okey. Baiklah, kita terus kepada soalan sil. Okey. Kata tugas yang ketiga. Sil bermakna murid perlu meneruskan bacaan baharu. Tidak perlu diulang semula soalan dari pentaksir. Maknanya pentaksir akan membaca satu ayat yang penuh. Seperti contoh, qala Allah Ta'ala fi suratil Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Okay, jawapan yang seterusnya terus kepada ayat 52. Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun ila akhiril ayah. Okey, tengok kepada markah. Okey, tengok kepada soalan, kepada soalan. Jika sudah naik ke soalan 3 dan 4, kamu kena tahu hanya 6 baris sahaja untuk kamu jawab, ya. Okey, seperti juga yang tadi, masih sama, selesai menjawab soalan hafazan, maka murid-murid perlu menjawab kefahaman ayat. Jadi Ustazah, nak tanya juga Ustazah, kalau contoh soalan dia sil. Sil kita sambung. Betul. Tapi murid-murid kita ulang. Oh, okey. Adakah ditolak markah ataupun tidak? Sebenarnya tidak mengapa, Syafiqah. Dia boleh baca berulang kali pun boleh. Tetapi seperti mana yang Ustazah ingatkan, jangan berada begitu lama pada satu-satu soalan tu. Baik. Kalau rasa boleh cover masa tu, apa salahnya? Cuma pemarkahan akan dikira bermula daripada ayat 52 ini. Okey, baik. Jelas. Okey. Okey, Ustazah. Okey, seterusnya takallam amma tafham anil ayati sabiqah bil lughah al malayuwiyah. Okey, kita tengok umum je sifat-sifat ahli kitab yang beriman. Sebahagian ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple, kita tidak begitu dalam sangat pentafsiran tu, kerana kita tahu murid-murid ini masih kecil sebenarnya, Syafiqah, ya, tingkatan 5 ya. Jadi memandai mereka tahu apa yang mereka hafal. Jadi mereka boleh cerita apa saja kefahaman yang mereka tahu, asalkan munasabah dengan panduan yang diberikan kepada pentaksir. Okey. Baik. Cuba lihat al-mulahazah al-matlub wahid faqat. Hanya satu saja murid-murid. Jadi jangan risau untuk kefahaman ayat. Satu saja jawapan sudah boleh dapat 2 markah. Okey, bagi soalan akmil pula. Ini yang Ustazah ceritakan tadi, Syafiqah. Akmil hadhil ayah. Cuba lihat pada soalan. Soalan itu panjang. Dan soalan itu tak habis lagi. Ayat itu tak habis lagi. Jadi, jawapannya perlu disambung pada ayat tersebut. Selalunya soalan akmil ini dia tak adalah berhenti tengah-tengah yang tidak cukup maksud. Selalu dia akan berhenti pada, memang kita faham ayat itu memang sesuai berhenti dekat situ, dan kemudian murid-murid akan meneruskan bacaan hingga habis. Okey, cuba kita lihat pada jawapan. Masih ayat 67, murid kena sambung bacaan daripada pentaksir. Seperti mana yang Syafiqah kata, kalau dia nak ulang pun tak ada masalah. Cuma kiraan markah daripada thumma litablughu tadi. Okey, jika masih soalan 5, kita tahu dah 6 baris sahaja yang perlu dibaca untuk mendapat markah 7. Tetapi di sini kalau kita lihat 8 markah, maknanya 7 baris yang perlu dibaca. Kita kena alert soalan keberapa yang ditanya. Soalan 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4, 5 dan 6. Di situ kita boleh menjadi panduan untuk kita target, oh ini soalan 5 ni markahnya sebanyak 7. Jadi berapa baris nak baca ni? Di situ murid-murid kena bertenang. Memang Syafawi, bila kita melibatkan Quran ni, kita memang kalau kelang kabut memang tak ingat apa, Syafiqah. Ustaz, cuma yang tertarik pula bila Ustazah sebut tentang markah, maknanya bila ditanyakan soalan tersebut kepada murid-murid kita, penaksir akan berikan markah terus ke macam mana? Maksudnya dia akan sebutkan markah daripada soalan tersebut 8 markah.
Oh tidak. Itu sebagai panduan. Kaitan ni saya memberitahu pada murid-murid bahawa setiap soalan tu ada markah kan. Maknanya markah itu bergantung kepada soalan yang utama, akmil. Betul. Tak soalan berapa? Seperti berapa? kalau soalan 4 murid-murid dah tahu dah. Oh ni 7 markah ni. Jadi tak perlu baca panjang-panjang. Kita nak murid-murid kena kira lah daripada awal. Betul. 1, 2. Ataupun kalau mungkin orang kata ghalib kan. Tak apa, pentaksir akan bantu untuk berhentikan. Masya-Allah, hebat tak adik kita tu. Dan sebenarnya kalau lupa Bu Syafiqah, bukan salah satu terus potong. Dia 5 kali salah baru boleh potong. Kita tahu ni Quran kan, berat. Kadang lupa, kadang tergagap-gagap, teragak-agak kan. Kadang mat apa semua tu kan. Kadang sebab kita nak ingat lagi kan. Apa juga masalah akan berlaku ketika itu kan. Dengan berdebar-debarnya lagi kan Ustazah. Masya-Allah. Oleh itu sebenarnya pemarkahan tu pun kita ambil kira lah. Dari sudut pemarkahan, cara pemotongan markah. Jadi murid-murid perlu bertenang dan mendengar kata tugas yang ditanya, dengar soalan berapa yang ditanya, kemudian terus menjawab. Okey. Maknanya sekurang-kurangnya kita bagi lebih lah daripada kurang kan. Betul. Okey Ustazah. Okey, seterusnya takalam seperti biasa, setiap soalan hafazan ada soalan fikulayan. Okey, baik saja. Itu dia yang dikongsikan oleh guru kita berkenaan dengan soalan contoh dalam kertas yang pertama. Ada 5 soalan Ustazah. Tadi 5 contoh. 5 contoh lah. 5 soalan yang boleh kita belajar lah. Akmil, sil, aid dan juga Iqra. Dan juga ada soalan-soalan fiqhul ayat. Dan saya yakin insya-Allah dan kami doakan yang terbaik buat adik-adik kita untuk dapat kefahaman dan penjelasan ataupun kejelasan dalam menghafal Al-Quran insya-Allah. Jadi sekarang ni Ustazah, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan dan hari ini kita belajar strategi ataupun tips bagaimana untuk menjawab mata pelajaran Hifzul Quran, pentaksirannya. Jadi Ustazah, untuk kali ini Ustazah, kita nak tahu juga dalam kertas 2 ni bagaimanakah contoh-contoh soalan yang akan diberikan. Persilakan. Baiklah Syafiqah, kita teruskan kepada kertas 2. Okey, ini antara soalan contoh dan teknik menjawab kertas 2. Pertama, saya akan kongsikan kata tugas yang selalu ditanya di dalam pentaksiran. Antaranya, pertama, uktub asma'i suwar minal ayah al-atiyah. Tuliskan nama-nama surah. Simple je kan? Tapi kena ingat balik berapa surah yang murid-murid perlu fokus. 52 surah ya, murid-murid. Kena perhatikan betul-betul apakah nama surah dan apakah perkataan di awalnya, ya. Dan yang kedua, imla'il faraghat, isi tempat kosong. Tiada pilihan jawapan ya. Murid-murid kena baca berulang-ulang kali untuk mendapatkan jawapan, kemudian tulis jawapan tersebut pada tempat kosong. Ketiga, da' raqmul ayah, letakkan nombor ayat ya, letakkan nombor ayat dengan nombor yang betul, diberi ayat, kemudian murid-murid perlu letakkan nombor berapa ayat tersebut. Dan yang keempat, rattibul kalimat, susun perkataan-perkataan itu menjadi satu ayat yang sempurna. Kelima, ikhtar al-ijabatis sahihah, pilih ya, pilih jawapan yang betul bainal qausain, di dalam kurungan yang diberikan. Yang ni agak mudah sikitlah. Biasalah dalam soalan pentaksiran akan ada nisbah 5-3-2. Yang susah tu kurang sikit. Yang sederhana tu sederhanalah. Yang senang tu lebihkan sikit kan. Ini antara soalan-soalan yang Ustazah kira murid-murid boleh menjawab jika murid-murid pernah baca ayat tersebut. Okay, yang keenam, akmil hadhil ayah al-atiyah bi ijabah sahihah. Sempurnakan soalan macam hifzu tadi, hafazan tadi, namun begitu sekarang adalah konsep bertulis, salin balik, tapi tak banyak, bukan 5 baris 6 baris ya, ikut kepada kehendak soalan. Ketujuh, sil hadhil ayat
Okay, sama juga seperti hifzu tadi, kamu sambung ayat baharu. Kalau diberi ayat 19, kamu terus menulis ayat 20. Jangan disalin semula ayat 19 tu. Terus menyalin ayat 20. Ke-8, ayin raqmul ayah. Jangan rasa terkejut, ayin ni apa pula? Sama juga dengan dha' raqmul ayah. Letakkan nombor pada ayat tersebut. Seterusnya rattibul ayat. Kalau tadi rattibul kalimah, ini rattibul ayat. Susun ayat-ayat itu mengikut susunannya. Okey. Itu kata tugas. Antara soalan-soalan lah ataupun kata tugas yang menentukan soalan-soalan yang akan ditanyakan nantilah. Okey, baik. Murid-murid kena kenal lah apa dia kata tugas tu sebelum menjawab, betul Yalah, tak? betul. Okey. Mari kita lihat contoh soalannya. Imla'il faraghat al-atiyah bi ijabah sahihah. Qala Allah Ta'ala fi suratin Naml. Ya, kita ada mention nama surah. Jadi murid-murid tak perlu risau ya. Okey, ingat surah An-Naml ni. Okey, apa nak ditanya ni? Okey, isi tempat kosong. Okey, dia bagi satu ayat, sebenarnya satu tempat kosong hanya satu kalimah je ditulis. Hatta kalau fi pun janganlah dicampurkan sekali. Ya. Kalau kata kitab-kitab saja, al-kitab saja. Tak boleh pula alal kitab ke apa, tak perlu. Kita kena ingat satu tempat kosong untuk satu kalimah. Kerana apa? Satu tempat kosong, satu markah. Okey. Andai kata ada, dia akan beri satu markah, tapi ada dua tempat kosong. Bermakna konsepnya tetap sama, satu kalimah untuk satu tempat kosong, tapi markahnya 0.5, 0.5. Macam mana pun, satu tempat kosong untuk satu kalimah. Okey, seperti contoh, ni dia. Satu kalimah sahaja yang perlu ditulis beserta barisnya. Jangan dibiarkan kosong. Alif, sad, ta, fa, ya tu. Jangan tulis itu saja. Tulislah barisnya. Kalau tak ingat hamzah wasal tu, letaklah baris ta tu ke fa ke. Tak apa. Asalkan murid-murid menulis baris tersebut dengan lengkap. Ustaz, kalau contoh ruang soalan tu, saya nampak kat situ ada huruf qila, qala. Yang tu kalau contoh dekat satu perkataan kalimah tu ada perkataan macam tu, kita kena tulis ataupun tidak? Sebabnya selalunya dia akan beri terus. Dia macam key dah tu. Key lah. Kat mana tu. Dia tak ada jawapan pilihan. Baik. Itu sebab walaupun markah wajarannya 10, tapi sebenarnya kalau murid tak berhati-hati, cuai, merugilah kan. Sebab soalan dia, siapa pun Quran memang kena bertenang lah. Yelah, kan? Okey, Ustazah boleh teruskan? Okey. Untuk soalan yang kedua. Qala Allah Ta'ala fi surah Az-Zariyat. Okey. Wa fi Musa idh arsalnahu ila Fir'aun. Ya, wah, hebat Syafiqah. Kan? Kadang-kadang kalau ayat kita selalu baca, dia terkeluar, betul tak? Betul. Sebab murid-murid perlu baca berulang kali. Memang tak ada pilihan jawapan, tapi murid-murid perlu baca dan terus baca sehingga terkeluar perkataan tu. Melainlah kamu tidak menyentuh langsung surah itu. Sebab Ustazah kata, kalau masa sudah suntuk, sekurang-kurangnya ulanglah 5 baris bagi setiap juzuk, ulanglah 5 baris bagi setiap surah, setiap makra dan awal muka surat. Jangan sampai tak pernah dengar setiap kategori soalan tersebut. Okey, kita teruskan dengan soalan akmil. Kata tugas yang seterusnya. Kalau tadi kita dah belajar akmil untuk hafazan. Sekarang bagaimana pula dengan tahriri? Okey, cuba kita lihat contoh soalan. Qala Allah Ta'ala fi suratil Fath. Okey, itu dia. Ni yang saya katakan tadi. Ada 2 tempat kosong, tapi ada 1 markah je, Syafiqah. Kan? Jangan Ustazah kata 1 markah untuk 1 kalimat. Cuba kita kena refer balik kepada markah tu. Kalau kata 1 maknanya setiap tempat kosong itu adalah 0.5 markah. 1 kalimat perlu ditulis di setiap tempat kosong ini. Okey. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dah ada siratam, kita dah selalu siratam mustaqim kan. Betul. Kan? Soalan-soalan ni sebenarnya membantu kamu ya. Baca berulang kali. Okay, ini ayat kedua
daripada awal surah Al-Fatah. Ya, kadang-kadang dia tak ambil daripada awal surah tu, ayat kedua pun boleh. Ya, itu sebab Ustazah kata biar kamu bersedia dengan 5 baris dan lebih. Kalau ada masa 15 lah untuk satu muka surat 15 baris. Kalau dah tak boleh tu 10 baris pun dah memadai untuk membantu kamu menjawab. Okey, ni untuk surah Qalam ya. Surah Qalam macam tu juga, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa A'lamu bil muhtadin. Ni ayat ke berapa ni? Kalau juzuk 29 ni sedap lah Ustazah awak. Kan? Itu saya kata kita boleh fokus kan surah-surah yang kita selalu baca. Betul tak? Betul. Ayat 7 dia tak ada pula tanya tiba-tiba ayat ke 30 lebih Syafiqah. Dera namanya. Jadi ayat 7, ayat 9, 8 macam tu. Jadi murid-murid boleh bersedia dengan awal surah, boleh bersedia dengan ayat 1 hingga 10. Tengok kepada masa yang kamu ada dan kemampuan yang kamu boleh capai sebelum kamu menduduki pentafsiran hifzul Quran. Baik. Okay. Seterusnya kita lihat contoh soalan dha' raqmul ayatil atiyah birraqmis sahih minal ayah at-tasi'ah. Ya, dekat sini yang murid-murid selalu cuai sebenarnya Syafiqah. Dia tengok dha' raqmul ayah, letak nombor. Kelang kabut letak nombor Syafiqah, tapi apa berlaku? Dia terus letak 1 2 3 4. Dia kena tengok soalan tu betul-betul. Kalau daripada ayat 9, makna bermula ayat 9 lah. Kena letak nombor ayat tersebut. Seperti contoh, qala Allah Taala fi surah As-Saffat. Okey, dia dah letak dah nombor 9 kat situ. Maknanya murid-murid tak bolehlah menjawab nombor 1, ayat nombor 2. Tak, sebab dia kata minal ayat at-tasi'ah. Kena baca arahan yang diberikan dengan betul. Kena faham betul-betul. Nampak, dha' raqmul ayat. Senang-senang ni. Ya? Tapi selalunya murid-murid akan cuai di sini. Dia tak baca habis. Dia baca awal, yang di akhir dia tak baca. Okey? Cuba kita lihat. Okey. Ada ayat 11, 12, 10, 13. Tak ada yang di bawah 9 Syafiqah. Betul. Sambungan lah Ustazah. 9 dan ke atas. Okey, kita tengok lagi contoh. Uktub asma'is suwar minal ayah al-atiyah. Okey. Mungkin murid-murid ingat uktub asma'is suwar ni senang sebab seperti yang kamu tahu dalam silibus 19 hingga 29 kadang-kadang alif lam mim tu saja ada banyak Syafiqah ada ke banyak, satu. Pening tu. Jangan pergi ke Baqarah pula. Ya, murid-murid kena ingat 19 hingga 29. Alif lam mim tu surah apa? Hamim pun ada lebih. Jadi murid-murid kena highlight benda tu, buat nota sedikit supaya tahu alif lam mim ni surah apa. Surah Luqman ke, surah As-Sajadah ke, Hamim pula surah apa, ya? Kena alert. Nak lebih seronok Syafiqah untuk Asma Iswar ni, nasyidlah nama-nama surah. Syafiqah ingat tak nasyid masa kecil-kecil dulu kan? Nasyid saya ingat, tapi nama surah tu ya Allah. Mungkin kan? Lupa sikit. Boleh Syafiqah nyanyi sikit? Tak boleh. Sebenarnya nasyid tu glamour. Membantu. Membantu sebenarnya. Kadang-kadang murid tahu di awalnya, tetapi nama surah tak tahu. Walaupun nampak simple, tapi apa salahnya sebelum masuk kelas, biasakan dengan nasyid-nasyid nama-nama surah tu. Kemudian soal-soal kawan. Okey, kalau surah Luqman mula dengan ayat apa? Okey, Ustazah. Boleh teruskan Ustazah? Okey, boleh. Okey, kita tengok surah Asy-Syura, ayat yang ketiga. Okey, bukan ayat pertama. Surah Luqman, surah Qaf dan juga surah Al-Mumtahanah. Okey? Okey, itu antaranya. Rattibul ayat. Okey, ni rattibul ayat. Contoh soalan rattibul ayat. Dia bagi ayat, tak ada nombor pun. Ya? Jadi murid kena susun ayat-ayat ini pada jawapan yang diberikan. Mana dia ayat 52, 53 hingga 55. Okey? Jawapan dah ada sebenarnya. Cuma kamu kena menyalin mengikut susunan. Pastikan kamu berhati-hati dalam menyalin. Okey? Cuba lihat. Itu dia. Okey? Seterusnya, rattibul kalimat. Kalau tadi ayat, sekarang kalimah menjadi satu ayat. Okey. Ini surah Qaf ayat 27 sebab dia awal makra. Dan sil. Ini dia. Ustazah kata ayat baharu. Kalau soalannya 19, jawapannya ayat 20. Perhatikan.
satu tempat kosong untuk satu kalimah. Okey, satu tu satu markah. Okey, ikhtar. Yang akhir sekali ikhtar pada surah Qaf. Cuba perhatikan ya. Murid-murid dia punya ejaan lebih kurang sama tapi tanda dia tu. Okey, cuba kita tengok. Okey, qalu. Okey, ada tanda mat. Okey. Seterusnya surah An-Naml, tengok jawapan dalam qausain kurungan. An-nasi dengan an-nasa. Sikit je perbezaan huruf sin saja. Murid-murid kena baca ya. Okey, ini selalu aras tinggi. Murid kena letak tempat kosong, letakkan kalimat pada tempat kosong. Okey. Okey, ini dalam surah Jin ya. Baik, itu di antara contoh-contoh soalan yang akan diberikan dalam kertas 2. Ya, Hifzul betul. Quran. Saya rasa peluang Ustazah untuk murid-murid kita skor Ya, kan pentaksiran kertas 2 ini insya-Allah. Jadi Ustazah, mungkin Ustazah boleh berikan sedikit rumusan dan kata-kata semangatlah untuk murid-murid kita. Okey. Sedikit tip hafazan daripada Ustazah untuk masa yang suntuk ni. Jadi jangan berseorangan ya. Pastikan kamu ada kawan untuk mendengar. Dan ketika menghafal atau murajaah, lontarkan suara dengan kuat. Tapi bukan menjerit. Kerana secara tidak langsung kita menggunakan dua kemahiran iaitu membaca dan juga mendengar. Ya. Baik, itu dia antara tips hafazan yang dikongsikan oleh guru kita Ustazah Najwa Musa pada hari ini berkaitan dengan bagaimana ya Ustazah tips contoh soalan, teknik untuk menjawab pentaksiran hifzul Quran. Jadi kami mendoakan adik-adik kita, murid-murid kita dipermudahkan urusan, dilancarkan hafazan dan insya-Allah dipermudahkan untuk pentaksiran nanti insya-Allah. Jadi kena ingat satu perkataan manjada wajada. Insya-Allah terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu pada hari ini dan terima kasih kepada semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.